Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam tabaraka wa sallama tasliman kasiran kasira amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Tuan-tuan, bapak-bapak sekalian, di zaman Nabi SAW, orang kafir membaca Quran. Quran dibaca pada mereka. Apabila Nabi baca surah Anbiya kepada orang kafir itu, bahawa di akhirat nanti berhala-bahala ni akan campak api neraka. Jadi orang kafir itu tanya, kan? Orang Nasrani yang sembah Isa AS sebagai Tuhan. Adakah Isa dan bahala kami itu keduanya masuk dalam neraka? Ini menunjukkan Quran dibaca oleh dia. Dia pun mungkin baca Quran. Tapi hari ini kita kata orang kafir tak boleh sentuh Quran. Sebab tak suci. Mana dapat hukum? Hukum ni tak ada dalam Quran. Tak ada beritahu orang kafir tak boleh baca Quran. Tapi kita yang bagi tahu Quran ni nak baca mesti suci. Kita dapat ni daripada cerita apa? Cerita Hazrat Umar. Ketika dia jumpa adik dia dengan suami dia tengah belajar Quran lah. Dia dengar. Dia ketuk pintu, buka. Yang tak nak. Yang buka, apa kamu buat? Lepas tu menyeludup guru dia belakang. Dia tampar adik dia. Bedah. Adik dia berani. Kau boleh tampar. Apa buat apa? Takkan aku suka. Ini agama benar. Oh, adik tengok adik dia kuat perempuan. Kuat pula tu. Mesti agama bagus kan. Jadi detik yang macam dia lah. Mana dia yang kau baca tu? Tak boleh bagi kau. Sebab kau tak suci. Itu adik dia cakap. Adik dia sudah marah kat dia. Kau tampar aku. Kau dah berapa kau nak baca. Tak boleh. Kalau kau nak baca, kau mandi. Dia belum masuk Islam lagi tu. Saja adik dia buat. Dia pun mandi. Jadi dari situlah kita ambil hukum. Orang kafir tak boleh. Kena suci. Hukum yang kita ambil itu dari kisah tu lah. Bukan Nabi, bukan siapa. Adik Umar. Jadi bila mandi, Umar baca Quran, dia pun lembut hati. Allah buat. Bawa saya jumpa Muhammad. Itulah dia masuk Islam. Jadi tuan-tuan yang mulia, ini Quran Allah hantar kepada semua manusia. Supaya semua manusia tahu apa Quran ni. Allah SWT bagi tahu kepada Nabi, ya Rasul, dalam semua tafsir ni, wahai Muhammad, kau beritahu pada semua manusia. Itu tafsirnya. Allah told the Prophet SAW to tell the entire mankind. Bukannya Quran ni untuk orang Islam. Macam juga PAS kata, hukum hudud untuk orang Islam. Hukum hudud bukan untuk orang Islam. Untuk semua manusia. Quran ni untuk semua manusia. Apa dia beritahu dalam Quran ni bukan untuk orang Islam. Untuk semua manusia. Tapi macam mana dia nak semua manusia kalau kita tak bacakan Quran pada dia? Mana tak dakwah dia? Dan tak suruh dia baca Quran. Dan oleh kerana kita nak suruh dia baca Quran, dia mesti faham Quran tu. Jadi kita kena usahalah untuk
Quran tu diterjemah dalam bahasa-bahasa di dunia dan ditafsir dalam semua bahasa-bahasa di dunia. Ada orang Islam buat tu. Setakat ni tak ada lah. Tak ada. Ada atau tidak? Kenapa tak ada, ya Rashidi? Kenapa kau tak buat? Kenapa kau tak buat? Kenapa kau tak buat tafsir Quran dari semua bahasa? Kau pun orang Islam. Ha? Bukan kau tak faham. Rashidi bukan dia tak faham, dia tak nak faham. Apa usaha dia buat nak faham Quran? Belajar bahasa Arab salah juga. Kalau belajar bahasa Arab boleh faham Quran, semua Arab tu semua faham Quran. Tapi malangnya bila seorang Melayu tak faham Quran, saya belajar Arab. Makcik-makcik, datin-datin, dah tua-tua, dia cakap sekarang aku nak belajar baca Quran. Dia pun panggil lah ustaz datang rumah. Ustaz pun dapat income. Belajar Quran dari rumah. Bukan belajar Quran, baca Quran tu. Itu aja lah. Rashidi tak ada duit, tak boleh bawa ustaz, malu dah tua nak pergi ke masjid tu. Dia kata, tak baca Quran ni. Mana Rashidi nak tutup muka, dah tua nak pergi belajar kat masjid. Mana orang nak? Sebab itu yang belajar baca Quran ni, datuk-datuk, datin-datin panggil orang datang rumah, bayar duit. Rashidi makan pun tak ada, nak bayar ustaz ajar dia Quran. Kat masjid tak ada majlis baca Quran, ajar Quran. Ada bulan puasa je halqa Quran, khatam Quran. Adalah 5-6 orang duduk, yang itu yang tahu baca Quran. Yang lain tak tahu baca Quran, malu duduk halqa tu. Kan? Kalau orang baca, tak tahu Jangan heran tengok tak tahu. Mana Rashidi nak masuk halqa? Kalau baca Alam Tarakai pun tak betul. Dia punya pronunciation. Jadi orang Islam, tuan yang dia memandang tinggi Quran ni. Dia mau belajar baca Quran. Tapi memang memandang tinggi itulah. Kat ayat-ayat Quran ni dia letak depan pintu rumah. Kan? Depan macam mamak-mamak letak dekat kedai dia. Semua supaya dia tahu Quran ni akan halau hantu. Macam Cina letak cermin. Cina letak cermin untuk halau hantu. Orang Islam mungkin letak ayat-ayat ni kursi lah. Tampal. Lepas tu pagar rumah, baca ayat Quran. Jadi Quran digunakan untuk itulah, tangkal. Faham Quran tak ya? Amal Quran memang tak nak lah. Yang teruknya Quran ni kita nak amal lah. Baca tak apa. Sebab itu orang Islam baca je oh. Faham tak nak dia buat apa? Faham. Bukan aku nak amal. Betul tak? Satu orang dia nak faham Quran bila dia nak amal. Antara tak nak faham Quran sebab dia tak nak amal. Dia nak hafiz Quran. Dia nak hafal Quran, bapak dia hantar dulu untuk jadi apa? Hafiz. Dan dah jadi hafiz tu kira dah kira tu dah kira hafiz tu dah kira macam ahli syurga lah. Sehingga orang Islam kata hafiz ni boleh bagi syafaat 10 orang ahli keluarga dia. Dia pergi neraka. Hadis palsu. Tapi semua hadis tu diterima pakai. Banyak orang hantar anak dia hafiz Quran. Anak-anak dia semua alim dan hafiz. Ini satu status yang tinggi. Tapi status tu hanya setakat baca Quran tuan. Dan hafal Quran. Itulah. Orang Islam ni menganggap Quran ni dah bukan untuk dipaham dan diamal. Tak ada langsung. Jadi bukan untuk didakwahkan. Kata Allah, berdakwahlah dengan Quran. Kena baca Quran tu dekat orang kafir tu. Sebab itu zaman Nabi dulu. Kan? Kita tak buat dakwah, baca Quran lagi tak. Baca kat orang kafir lagi tidak. Baca kat diri sendiri tidak.
Kan, macam Hanzalah. Baca kat diri sendiri pun tidak. Takkan nak baca orang kafir? Jadi tuan-tuan bapa sekalian, Quran ni mau dipaham, mau diamal. Tentulah untuk faham dan amal mau dibaca lah. First baca lah. Baca dengan betul dan dipaham dan diamal. Jadi mereka yang ikut Quran ni tentulah mereka yang berjaya kan. Yang taat Allah. Allah SWT dia bagi tahu perintah-perintahnya kat mana lagi? Kat Quran lah. Quran tu diturun pada Nabi. Nabi tak ada, Quran masih ada. Nabi tak ada, Quran masih ada. Tapi kita tak baca Quran, tak faham Quran. Tak ada usaha nak baca Quran, nak faham Quran. Seluruh umat Islam tak buat usaha untuk Quran tu diterjemah ke semua bahasa-bahasa besar di dunia. Tak ada. Tak ada dalam bahasa Melayu pun tafsir yang betul. Macam mana? Jadi sebenarnya Islam ni lepas Nabi meninggal dia dah mati lah. Lepas Nabi meninggal Islam tu turun. Sampailah kata Nabi datangnya pemuda dari timur. Nabi bagi tahu selepas aku meninggal keluarga aku dipinggirkan. Kalau keluarga Nabi dipinggirkan itu maknanya Islam naik kan Islam turun? Turun lah. Makna keluarga Nabi ni tidak dihiraukan. Sampailah. Lama tu. Sehingga datangnya pemuda dari timur. Dah datang belum pemuda tu? Belum lagi kan? Siapa dia pemuda tu? Selalunya pemuda ni kalau muda-muda ilmu tak ada. Jarang Nabi-Nabi diangkat jadi orang muda je. Nabi Isa je. Kan? Umumnya lah. Tak ada Nabi-Nabi muda-muda macam Nabi Isa. Pemuda dari timur tu walau bukan Nabi tapi dia status macam Nabi juga tu. Sehingga boleh hidup agama boleh. Macam zaman Nabi tu. Tu yang Nabi bagi tahu tu. Keluarga ku dipinggirkan sehingga datang pemuda dari timur. Bukan dari mana tu? Dari timur. Jadi orang India kata India pun timur. Tengoklah dulu kalau ada keluar dari India. Keluar dari Jepun. Keluar dari Indonesia. Dari timur lah. Tak nampak dari Jepun lah. Setakat ni lah. Dari Filipin. Dari Toga. Dari Australia. Semua apa, bukan Islam. Fiji, New Zealand, semua dari timur. Jadi tuan yang mulia, orang tunggu sekarang, tunggu. Siapa dia tu? Tengok yang pemuda semua. Nampaknya tak datang-datang lagi. Sebab yang muda tak nampak pun. Tapi dalam tu dia kata pemuda. Jadi dia mungkin orang tua tapi dimudakan oleh Allah SWT. Dia mungkin orang tua tapi dia macam muda. Tua tapi makin tua dia makin muda. Itu kita tak tahu lagi lah. Jadi tuan yang bapa sekalian, Islam tu sejak Nabi dia dah turun dah. Sebab itu Quran jadi tak ada orang nak faham. Tak ada kita baca Quran pada diri kita, pada orang pun tak. Jadi Quran ni tak boleh orang kafir pegang pun. Pegang tak boleh. Ada Cina satu mak Arab, dia baca, dia dakwah, dia cakap orang kafir tak boleh pegang Quran. Orang Islam kata, tengok. Dia cakap. Sebab orang Islam semua faham, orang kafir tak boleh pegang Quran. Betul tak? Itu dia ajar. Quran ni untuk kita dan kita hanya baca je Quran. Kita amal tak?
Jadi Quran dianggap macam satu buku yang mulia, yang boleh halaukan jin dan guna untuk baca-baca untuk penyakit. Itu je lah. Untuk pikat perempuan supaya suka dia, macam tu lah. Gunakan ayat-ayat Quran tu. Tak, dia guna ayat-ayat tu untuk dapat anak, untuk sesat, baca Yasin, baca tu, baca ni. Jadi semua cakap, kau nak ni, baca ni. Kau nak ini, baca ni. Kau nak apa? Baca ni. Itu je lah. Quran langsung bukan untuk kita amal. Orang Islam semua tak anggap Quran ni ialah nak tahu apa Allah mahu. Apa perintah Allah yang kita kena buat, tak. Dia tak faham Quran ni. Jadi sebenarnya Quran untuk itu, tuan. Sebab itu kalau kita tak baca Quran, kita tak mau faham Quran, kita tak mau tahu apa Allah mahu, maka kita mesti dibagi syaitan kawan kita. Jadi kata Allah, siapa yang membelakangkan Quran, baginya aku bagi satu teman rapat, syaitan. Dia syaitan itulah yang beritahu dia yang kamu ni di jalan benar, walaupun dia di jalan sesat. Orang jalan sesat, dia kata dia benar. Kenapa? India kata dia benar. Hindu macam saya main kawan kan, dia cakap Hindu benar. Kadang-kadang dia keluar, orang Kristian ajak orang Kristian masuk Islam, masuk Kristian. Orang Islam ajak orang masuk Islam. Hindu hidup dengan nature dia, dia tak cakap. Jadi Hindu tak ada agama dakwah. Hindu ni dia agama untuk diri dia lah. Peace with nature. Macam baguslah Hindu tu. Jadi agama dakwah, agama Kristian dan Islamnya. Yahudi pun dia tak agama dakwah. Dia tak boleh orang agama Buddha, agama Yahudi. Kalau bukan Yahudi tak boleh. Dia dalam kelompok dia. Jadi orang yang agama yang sibuk nak ajak orang agama dia, Kristian dengan Islam lah. Yang paling dahsyat Kristian lah. Islam kurang. Tapi bila datang, kalau saya naik berkuasa, Allah bagi saya kuasa, semua orang Islam buat dakwah. Daripada atas sampai bawah. Kristian makanya. Kristian hari ni yang buat dakwah dia, padri dia. Nan dia. Orang bawah tak. Orang Islam tak buat dakwah selama ni. Tak pernah buat dakwah. Pada orang bukan Islam pun sikit dia buat dakwah. Yang sikit je. Orang Islam, ustaz dia tak buat dakwah. Macam padri pada Kristian, kita punya orang alim tak buat dakwah. Tak jumpa orang lain untuk masuk Islam, tak ada. Dia mengajar orang Islam je. Yang buat dakwah ni orang biasa-biasa, sikit-sikit lah buat dakwah, ajak orang. Tak masif dia punya kerja dakwah. Jemaah tabligh je. Tak ajak orang bukan Islam masuk Islam, macam mana pula? Jadi yang betul-betul dakwah, agama dakwah di dunia ni Kristian. Kristian betul-betul percaya Nabi Isa buat dakwah, kita buat dakwah. Ajak orang masuk Kristian. Dan dia yang padri ni, dia bukan dakwah pergi 4 bulan je sebuah negara tu. Dia 20 tahun, 12 tahun duduk kat Indonesia, dekat Afrika. Kat Afrika tu semua padri ada. Yang dari dulu lagi. Satu padri dia buat dakwah kat Indonesia, duduk sana, duduk baik. Dia tengok jemaah tabligh, kamu pergi dakwah berapa bulan? Baru je orang Islam ada pergi sana sini ni. Sebelum tak ada, bila jemaah tabligh ada. Kau pergi berapa lama dakwah? 4 bulan. Oh, 4 bulan. Dia kat situ dah 12 tahun dah. Tak balik ni ke Amerika.
Dia orang pergi China, pergi mana-mana. Di seluruh dunia tersebar dia punya padri. Dia orang ada duit juga, ada gaji juga. Dia orang tak kahwin, tak ada isteri, single aja, berkorban sungguh-sungguh. Masuk syurga tak dia? Ha? Macam mana Samad tak buat dakwah apa semua boleh masuk syurga pula? Kristian tu beria buat dakwah, dengan kahwin tak ada, apa tak ada, mati masuk neraka. Tuan bayangkan. Kalau kira korban, mana yang betul? Orang Islam ke orang Kristian? Siapa banyak korban untuk agama dia? Ada Samad korban untuk agama dia. Dah tu agama betul, korban tak ada. Macam Hanzalah, agama betul, korban tak ada. Kan? Kristian tu korban tak? Sampai anak kahwin masih ada, padri tu, Katolik tu. Senang ke kahwin tak ada? Sebab itu banyak dalam church dia orang tak kahwin, tapi terpaksa juga dia orang buat benda-benda tak baik. Ada dengan budak-budak kecil, ada dengan macam-macam. Dia orang kena, sebab tak kahwin nak jadi padri. Begitu punya mujahadah punya hidup, last masuk neraka. Tuan bila, mana orang Kristian nak terima? Dia orang kata kita orang syurga lah. Orang Islam, Yahudi ni semua neraka. Kita pula kata semua Kristian, Yahudi ni semua neraka, kita syurga. Hindu pula kata semua lain tu neraka, kita syurga. Semua orang syurga lah. Yazid kata kita orang syurga. Yazid semayang pun tidak. Dakwah jauh sekali macam padi tu. Padi tu macam mana pula kau orang syurga, duduk rumah, makan, minum, enjoy. Dah tu kami yang berdakwah sini, tak ada kahwin, masuk neraka. Dia orang tak boleh terima. Kita sebenarnya orang Islam sepatutnya buat dakwah, bukan ulama' aja buat dakwah. Hari ini kita sudah ditipu oleh syaitan, karin kita, penasihat kita. Bagi tahu kat ulama' kita yang dikatakan ulama' orang kata ni, bahawa dakwah bukan untuk semua orang, untuk kita je. Dan kita punya dakwah bukan pergi ke orang kafir, pada orang Islam, berceramah kat masjid. Lepas tu salam kaut. Itulah kita punya dakwah. Kamu orang tabligh ajak orang pergi masjid, kita dakwah. Orang tabligh ni bagus, dia kata ustaz. Kalau tidak kita tak boleh buat dakwah. Orang tabligh pergi ke rumah-rumah, dia orang ajak orang, kita ceramah, kita kaut duit. Orang tabligh pergi dakwah, orang suka masjid, dari tak suka PAS jadi PAS, orang PAS dapat kuasa. Jadi orang tabligh tukang tarik orang ke masjid je. Nak jadi orang politik menang, PAS. Nak dapat duit, ustaz. Tabligh tak apa-apa, duit tak dapat, politik tak ada. Sekarang dia orang ketawa kat orang tabligh. Apa orang tabligh ni nak ni? Kesana kemari, kesana kemari, 4 bulan, 2 bulan. Dia orang nak syahid. Itulah orang tabligh. Sian tu. Iman dapat tak orang tabligh? Kerana dakwah tak betul cara, iman pun tak dapat. Dunia pun tak dapat, iman pun tak dapat. Itu malangnya saya tak nak dalam tabligh tu. Saya dulu dalam tabligh, tapi bila saya dapati diri saya iman pun tak dapat dalam buat tabligh, dunia pun saya tak ada, tak dapat. Politik saya tak masuk. Kan? Saya pandai bercakap. Saya boleh anytime menjadi ustaz, berceramah sana sini, dapat kaut duit. Dan saya boleh masuk politik dan jadi ni. Tapi dua-dua saya tolak. Masuk tabligh dengan harapan saya dapat iman. Tak dapat juga. Sebab itu pada tahun 96 saya fikir, betul-betul fikir, kenapa saya 20 tahun, 76 keluar 3 hari pertama kali, sehingga 96 iman tak ada. Tandanya saya ada pada diri saya. Mana boleh saya ada iman, saya tak boleh jaga tahajud waktu tak keluar. Saya bilang, khusyuk semayang tak ada masa tahun 96. Jadi saya sekarang ni kalau buat usaha yang sama yang saya buat 20 tahun dulu, saya 20 tahun akan datang jadi macam tu juga. Oh, saya bilang saya boleh tak.
Saya sekarang 40 tahun masa tu umur saya. 96, 95 tu. 95 sebenarnya. 40 tahun. Mana saya ada 20 tahun lagi. Kalau saya buat perangkaan, saya mati umur 60 tahun. Kalau saya buat usaha 20 tahun yang dulu, 76 ke, macam ini punya keadaan, usaha yang sama saya buat, saya akan jadi je. Saya akan jadi macam sekarang. Jadi saya fikir betul-betul macam apa dia usaha betul. Saya tak tahu. Tak ada siapa tahu. Dan jemaah tabligh saya dah ikut 20 tahun. Saya tak tahu. Tak ada orang yang bagi tahu. Orang lain semua gembira je saya tengok. Orang jemaah tabligh. Kau main lagi. Jur sana, istimak, jur kaku lama, istimak, makin ramai. Jangan ingat tabligh tu betul. Sebab makin ramai. Tak. Saya dah lama kata tabligh tak betul. Bukan masa saya 20 tahun tu. Masa saya mula keluar 4 bulan lagi. 79, saya dapati lepas 4 bulan, saya kata tabligh ni bagus. Tapi tak apa-apa betul. Tapi saya nak buat kerja apa lagi? Saya tak boleh tak buat kerja. Lagi tak betul. Jadi saya kena buat kerja yang tak betul. Tapi betul daripada semua lain yang tak betul. Lebih betul. Daripada semua usaha-usaha yang lebih betul daripada semua yang tak betul, ialah jemaah tabligh lah. Walaupun dia orang tentang tak suka jemaah tabligh. Tapi pada saya, tabligh adalah usaha yang terbaik daripada semua usaha yang tak betul kat dunia ni masa tu. Tapi usaha betul tak ada. Jadi pada tahun 96 saya mengkaji, memikir. 20 tahun tu memikir. Dari tahun 97 baru saya mula buat gas. Rumah ke rumah, cuti mati saja. Sebelum saya tak buat. Saya bagi tahu isi saya sekarang. Dulu kerja saya bilang tak betul. Yang ini betul. Lepas tu isi saya cakap, yang ini nanti kau cakap ini pun tak betul. Masa tu jumpa orang Islam sahaja cakap kalimah. Setelah 10 tahun 2007 saya bilang iman saya yang saya buat dari tahun 97 ke 2007 tak ke mana. Tak ada naiknya. Dia mesti ada salah bilang. Salahnya apa? Tak dakwah bukan Islam. Sebab itu tahun 2007 saya mula doa pada orang bukan Islam. Baru 2008 Allah bagi saya dakwah. Baru saya buat kerja yang betul. Sebab itu saya bagi tahu pada orang jemaah tabligh ni. Tapi dia tak dengar saya sampai ke hari ni. Tapi tak apalah, sebab dia orang ingat buzuk dia dekat Pakistan, India lebih baik daripada saya. Tak apalah. Memang saya belajar dekat dia orang juga dulu, tapi saya tak ikut dah. Setelah tahun 97 saya tak ikut dah. Tak ikut sangat. Saya ingin dia orang ikut saya, dia orang tak nak. Saya siapa pada dia? Murid. Tapi murid ni lama-lama boleh jadi guru. Bukan murid aja. Dia mengajar saya, masa tu saya murid. Patut dia kena tukar, saya jadi guru, dia je murid. Itu dia orang tak nak. Patut sekarang saya jadi guru. Dia tak boleh, dia mana Naswah boleh jadi guru. Naswah bukan Naswah dulu. Naswah sekarang dia buat gas hari-hari. Patutnya saya boleh jadi guru, tapi dia orang tak mau jadi guru. Sampailah last ni tak boleh. Tak boleh mengajar orang tabligh. Orang tabligh seluruh dunia tak mau terima yang ini jalan betul. Dia mau yang itu juga betul. Akibatnya saya dah tengok, dah bagi tahu lama dah. Mereka pecah. Kerana tak betul lah. Kalau betul mesti tak pecah. Tahun 2013, 14, 15 pecah dah. Jadi baru tabligh. Ada satu orang Indonesia. Dulu waktu doktor keluar cakap tabligh tak betul, kami sangat tak suka doktor. Sekarang ni bila mana saat buat tu, kami semua sekarang kata doktor benar. Orang Indonesia dia cakap kita mau dengar YouTube doktor Bayan. Sekarang ni orang tak dengar lagi Bayan saya ni. Orang tabligh pantang lah nak dengar. Sebab apa? Saya akan cakap dia tak betul. Orang ni bila orang cakap orang tak betul, orang tak suka. Tapi kalau kita memang tak betul, terimalah. Dengarlah baik-baik dulu. Apa yang betulnya Dr. Naswah ni, cubalah buat. Kalau tak mau cuba, tak mau selidik, tak jadi apalah. Melawan saya lagi. Cakap buruk lagi dengan saya. Apa yang akan dapat? Allah tentu murka. Kalau saya orang betul kekasih Allah, kamu mesti dilaknat oleh Allah kerana mencaci saya. Mengumpat saya. Mencakap buruk saya. Cubalah ikut, cubalah buat. Dia pun bukannya buat saja-saja. Bersama kamu dulu, berpuluh tahun. Curah kamu lagi. Takkan dia nak buat kamu jadi rosak. Dia mahu kamu jadi baik. Tak mau dengar juga. Tak apalah.
Saya pun tak boleh berpaksa orang. Siapa nak ikut, tak nak, apa saya berdaya. Jadi, dengar YouTube tu. Dengar baca tafsir Quran saya. profnasoha.com. Ada semua. Bukannya saya tak ada tafsir Quran, tak tahu Quran. Apa lagi alasan nak cakap saya ni tak tahu apa? Kalau saya orang yang tak tahu apa, buat-buat usaha agama, mana boleh tafsir Quran tu? Okey, Josh.